dapat masuk syurga Allah sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun alhamdulillah Allah pilih pergi masjid. Jangan lupa bawa juga ahli keluarga kita yang jauh dari masjid tu datang pergi masjid, supaya nanti kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memanglah cakap senang lah ustaz kan. Ada anak ni ada bukan orang kau apa tu, tak ada gading gajah yang tak apa, tak saya pun lupa tak apa dia punya. Jadi bukan semuanya soleh kan, mesti ada yang tak berapa ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada pesan dalam surah Taha, apa ayat itu? Wastabir 'alaiha. Allah suruh kita ni, ajak kita punya keluarga ni solat, dan Allah suruh kita sabar mengajak keluarga kita ni solat. Memang mengajak orang pergi masjid ni kadang-kadang dia koba busy lah, dia koba ada macam-macam lah kan. Tapi kita kena sabarlah. Jangan hari ni dah kena condemn dah tak nak buat dah. Jadi ni suami isteri ni sangat-sangat bersungguh-sungguh. Bila anak tu lahir, nak dijadikan cerita kita ni hidup dekat dunia ni penuh dengan rintangan. Umur anak kocik ni 2 tahun, ayah budak ni dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal. Jadi tinggallah ibu ni sebagai ibu tunggal yang nak membesarkan anak ni seorang diri. Tak cukup dengan itu, bila anak ini berumur 4 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala uji lagi anak ini dengan dia ditimpa penyakit yang menyebabkan dia ni buta. Mata dia tu buta kekal. Tapi ibu dia ni masih ingat janji dia dengan suami dia untuk sungguh-sungguh mendidik anak dia ni menjadi orang besar, orang soleh. Dia pun hantar anak dia ni, walaupun buta kekal, hantar anak dia ni untuk ke tempat belajar Al-Quran. Jadi dia hantarkan anak ni tempat belajar Al-Quran. Dia punya tuan guru yang mengajar tu pun membacakanlah, waktu itu tuan guru tu baca surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Ada surah tu, surah Qaf nama. Dia pun bacalah surah tu sampai habis, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifat hurufnya dijagalah betul-betul. Maka tuan guru tu pun bertanya kepada anak-anak murid yang hadir ni lah. Dia tanya, man hafidha ala zahri qalbihi, siapa yang datang ni yang lepas saya baca tadi, dia dah hafal ayat-ayat yang telah dibacakan. Semua anak-anak murid lain ni tak ada pun yang angkat tangan lah. Tiba-tiba anak yang buta ni angkat tangan. Hafiztu ala zahri qalbi. Dia kata apa? Saya sudah hafal ayat yang tuan guru baca tadi dalam hati saya. Dia dah hafal dah. Jadi tuan guru ni tengok dia ni orang, budak ni buta. Jadi dia macam seolah-olah tak percaya, panggil budak ni pergi depan, suruh baca. Nak test lah. Bila budak ni baca, dia baca dengan tajwid, dengan makhraj, dengan sifat huruf yang sama macam tuan guru tu baca, sebiji, tak ada salah. Tuan guru ni pun kata apa? Wahai anak, sekarang engkau perlu belajar ilmu hadis. Dia kata dengan budak tu, dia pesan, kau mesti belajar ilmu hadis. Budak ni happy je. Tuan guru dia ni, syekh dia ni puji dia macam tu. Dia balik rumah, dia panggil mak dia, ummi, ummi, ummi. Mak dia tanya, kenapa?
dia pun ceritalah dekat masjid apa yang terjadi, syekh dia khabar apa. Lepas tu dia pun bagi tahu mak dia, "Emak, al-an uridul hadis." Sekarang ni saya nak belajar ilmu hadis. Kata mak dia, "Ya bunayya, wahai anakku, iktafi bil Quran. Cukuplah engkau belajar Al-Quran je. Tak payahlah belajar hadis." Sebab mak dia ni kesian, dia nampak anak dia ni orang yang buta, nanti dia penat nak belajar Quran lagi, nak belajar hadis lagi. Dia kata, "Cukuplah nak kau belajar Al-Quran je, tak payahlah belajar hadis." Budak ni kata, "La, saya tak nak. Saya nak belajar hadis juga." Kemudian budak ni pun masuklah ke dalam bilik dia. Mak dia tengok, perhati je budak ni, budak buta ni. Dia perhati, dia tengok, dia sayu hati mak dia. Mak dia pun teringat janji dia dengan suami dia, arwah suami dia dulu. Dia pun masuk dalam bilik, dia bentang sejadah, dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, habis solat tu dia pun menangis, berdoa kepada Allah, meluah. Dia doa, "Ya Allah, Ya Basir, wahai Tuhan yang maha melihat, Yallazi ala kulli syai'in qadir, wahai Tuhan yang maha berkuasa untuk melakukan apa pun, a'id basiratabni." Dia doa apa? "Ya Allah, kau maha kuasa, tolonglah kembalikan penglihatan anak aku yang buta ni. Kembalikanlah ya Allah." Menangis. Mak dia ni minta. Menangis ni ponek. Kalau budak kecil kan, nangis, dah lama dia tidur. Sebab apa? Ponek. Jadi mak ni yang bersungguh-sungguh mendoakan ni, lepas menangis berdoa kepada Allah, dia pun mengantuk tertidur. Waktu mak ni sedang berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku." Anak dia tadi ni yang dalam bilik ni sedang mengulang kaji surah yang dia hafal dengan tuan guru dia tadi, surah Qaf. Dia pun bacalah surah Qaf tu, sampailah muka surat yang kedua, sampai kepada ayat 22 yang berbunyi, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Ayat tu cerita pasal nanti kejadian di hari kiamat. Tapi maksud secara bahasa ayat tu ialah, dulu penglihatanmu ada pelindung, ada yang buat engkau tidak boleh nampak. Sekarang kami angkat pelindung tu dan penglihatan engkau akan menjadi sangat tajam. Anak tu baca ayat tu. Selepas anak tu sampai kepada ayat tu, serentak pula dengan doa ibunya yang sedang menangis kepada Allah. Anak ni pun tengok, dia dapat melihat, dia boleh nampak apa yang di depan dia. Melompat dia, menjerit dia, "Ummi, ummi, ummi." Dia pergi dekat tempat mak dia. Mak dia tadi terlelap. Mak dia pun terkejutlah, kenapa pula ni, anak jadi apa-apa kan ni kan, menjerit tiba-tiba. Dia kata, "Ummi, qad ra'aitu." Mak, saya dah dapat melihat. Mak dia ni kata, "Rubbama ra'aita biqalbik." Ya ke kau dapat melihat nak? Jangan-jangan engkau melihat menggunakan hati je, bukan dengan mata engkau. Anak ni kata, "Saya dapat melihat. Emak pakai baju warna macam ni, dekat sekitar kita ada barang ni, barang ni, barang ni." Mak dia pun terkejut dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian selepas daripada kejadian tu, maksud dia anak ni dah kembali penglihatan dia, mak dia pun hantarkanlah dia ke sekolah, tempat belajar agama yang terbaik. Maka orang itu pun, budak tu menjadi orang besar dalam agama kita, orang yang sangat alim, digelar Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin ni kira pemimpin dalam ilmu hadis. Budak kecil itulah, nama dia Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Bardizbah bin Al-Mughirah yang tinggal di negara, kalau sekarang ni negara tu nama dia Uzbekistan. Pernah dengar kan nama Uzbekistan? Kalau sebut dia nama kampung orang ni, budak ni, tahu dah dia siapa. Nama kampung dia Al-Bukhara, dan dialah digelar sebagai Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Itulah cerita dia. Itulah pengarang kitab kita ni, kitab Imam Al-Bukhari yang bertajuk Al-Adabul Mufrad. Kitab ni ada disebut, cerita ni ada disebut dalam kitab-kitab yang masyhur. Kisah nyata Imam Bukhari, tapi ramai yang jarang dengar lah. Tapi biasa nama Imam Bukhari ni semua orang kenal, kan? Imam Bukhari, kitab dia yang paling famous sekali Al-Jami' As-Sahih, atau kita panggil Sahih Bukhari, kan? Orang Malaysia panggil, kan? Itu yang paling famous. Kata ulama, kitab tu adalah kitab paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran kitab paling sahih, yang paling benar. Kitab kedua paling benar adalah kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ada juga tulis kitab, nama dia Al-Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ni dikumpulkan Imam Bukhari hadis-hadis berkenaan tentang adab sahaja. Adab. Adab. Ada jual, saya beli pun di Shopee. Ada terjemahan. Zaman sekarang ni tak ada alasan dah tak nak baca kitab hadis sebab tak faham lah, tak faham bahasa Arab. Ada terjemahan lah sekarang. Sekarang ramai dah jasa-jasa agamawan-agamawan kita tolong terjemahkan kitab Arab kepada bahasa Melayu. Kan? Tak ada alasan lah. Okey? Jadi dalam kitab Adabul Mufrad ni, saya punya pendahuluan ni terlampau panjang. Lagi berapa minit lagi nak azan lah. Jadi sampai baca satu hadis pun jadilah tuan-tuan. Ada satu hadis dalam bab menyatakan doa kedua ibu bapa, berkenaan tentang doa ibu dan ayah. Doa ibu dan ayah. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ini yang menceritakan benda ni baginda Rasulullah, orang yang tak pernah menipu. Jadi cerita-cerita benar. Bukan macam drama kat TV tu, kadang ada yang benar, ada yang tak benar, kan? Kebanyakannya tak benar lah banyak. Ini cerita benar. Nabi bagi tahu tidak ada bayi yang lahir je dapat bercakap kecuali dua orang bayi. Bayi biasanya lopeh yang bersalin, tak ada yang terus Assalamualaikum ayah, sihat ke? Lama saya tunggu nak keluar ni 9 bulan dalam perut mak. Tak ada bayi yang macam tu. Keluar-keluar mesti menangis, tak boleh bercakap. Adatnya Allah buat begitu. Tapi Allah nak menunjukkan kuasanya, ada dua orang bayi ni lahir je bersalin tu boleh bercakap, boleh berborak, boleh berceramah. Bayangkan. Siapa yang pertama? Isa bin Maryam alaihi salam. Semua tahu kan? Nabi Isa alaihi salam, salah satu mukjizat dia, waktu Nabi Isa lahir, Nabi Isa dapat bercakap. Sebab apa bercakap tu? Sebab orang kampung mak Nabi Isa ni menuduh mak Nabi Isa, Siti Maryam ni, melakukan perbuatan zina. Sebab dia tak ada suami, kan? Tiba-tiba mengandung. Copek lah kan. Judge orang kan. Manusia ni copek je nak cop orang ni. Ini mesti buat benda tak elok ni. Macam mana boleh mengandung tak ada suami, kan? Orang kita lah tu kan. Nampak je. Ini mesti, ini
Jadi bila dia dah cop macam tu, mak Nabi Isa, Siti Maryam, dia pun Allah dah suruh supaya dia tidak boleh bercakap bila berjumpa dengan orang, tak boleh membela diri dengan kata-kata. So apa dia buat? Siti Maryam hanya menunjukkan ke arah bayi yang didukung tu. Dia tunjuk, bila orang cakap begini kan, Maryam, kau punya mak ni orang baik, orang solehah, engkau punya adik-beradik orang baik, macam mana kau boleh berzina ni, boleh mengandung tak ada suami? Ya, Allah suruh tak bagi bercakap kan. Jadi Siti Maryam tunjuk kepada baby tu, anak tu, orang kampung lagi lah, apa kau ni Maryam, macam manalah kami ni nak bercakap dengan baby yang baru lahir? Tiba-tiba baby tu ceramah. Nabi Isa tu bercakap, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, Ataniyal kitab, Allah berikan kepada aku kitab Injil, Wa ja'alani nabiyya, Allah lantik aku sebagai nabi. Kecil lagi, baby lagi, yang merah lagi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan saya ni orang yang berkat di mana saja saya pergi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah perintahkan saya untuk solat dan tunaikan zakat sepanjang saya hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibu saya. Bayangkan ceramah daripada baby. Itu orang pertama yang lahir-lahir boleh bercakap. Satu, yang ni kita tahu. Yang kedua ni jarang orang tahu. Nabi SAW bagi tahu, wa sahib Juraij, orang kedua yang bercakap, baby kedua yang bercakap lepas bersalin adalah sahib Juraij. Qila, maka sahabat pun tanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahib Juraij, siapa itu sahib Juraij? Nabi Isa kami tahulah sahib Juraij itu siapa. Nabi pun cerita, Juraij ni, dengar cerita ni, Juraij ni ahli ibadah. Bukan zaman Nabi Muhammad, zaman sebelum Nabi Muhammad. Dia ni ahli ibadah. Dia ada tompek ibadah di atas bukit. Atas bukit dia buat tompek ibadah, macam surau private lah. Dia seorang yang beribadah dekat situ, supaya dia nak lari daripada orang lain. Okey? Dan dokek dengan tempat ibadah dia tu, ada orang mengembala kambing. Ada orang mengembala kambing. Dan ada orang di kampung Juraij ni, perempuan, dia berzina dengan, maaf cakap, dia berzina dengan pengembala kambing tadi. Pengembala kambing yang dekat dengan tempat ibadah Juraij. Maka satu hari Juraij ni sedang beribadah, sedang solat dekat dia punya tempat beribadah tu. Tiba-tiba datang emak dia. Ni Nabi cerita. Emak dia pun panggil, ya Juraij, ya Juraij. Dia panggil, wahai Juraij. Dia tahu kan anak itu atas bukit tengah beribadah. Tapi mak dia tu tak tahu yang anak dia tu sedang solat. Jadi waktu dia tengah solat, mak dia panggil, Juraij, Juraij. Juraij ni waktu solat, dia cakap dalam hati dia. Sebab time solat tak boleh cakap dalam, mengeluarkan kata-kata, batal solat. Dia cakap dalam hati, ummi wa salati. Macam mana ni nak dahulukan mak ko, nak dahulukan solat? Solat untuk Allah, tapi ni mak panggil. Nak batalkan solat ko untuk jawab panggilan mak, kau nak teruskan solat? Juraij ni pun dalam hati dia, dia pun fikir punya fikir, tahuilah solat, solat ni untuk Allah, ni mak kan. Dia pun solat. Mak dia panggil lagi, lebih kuat suara dia tu, Juraij. Tadi panggil perlahan tak dengar kot, kuatkan lagi. Juraij lagi gelisah dalam hati dia, mak ke solat, mak ke solat ni, mana lagi penting. Dia pilih solat juga. Mak dia pun panggil lah kali ketiga dengan
nada yang lagi kuat, tapi dia memilih solat juga. Kata mak dia angkat tangan berdoa, la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Mak dia tu kecewa lah kan, panggil anak dia ni tak menyaut. Mak dia kata, semoga engkau tak sampai mati wahai Juraij, sampailah kau ni dapat melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Bayangkan mak dia tu kecewa sampai keluarkan kata-kata macam tu. Semoga kau ni sebelum mati dapat tengok wajah perempuan-perempuan yang jahat. Kemudian perempuan yang tadi saya cerita tadi tu, yang melakukan hubungan dengan pengembala kambing ni, perempuan ni mengandung dan dia bersalin. Bila bersalin, raja tempat Juraij ni tanya dengan perempuan ni, siapa abah kepada budak ni, baby yang baru lahir ni, anak luar nikah ni? Kata perempuan tu, abah budak ni adalah Juraij. Raja tu terkejut. Dia kata, Juraij yang ada tompek ibadah dekat atas bukit tu? Perempuan ni kata, yo, dialah yang bapak budak ni, baby ni. Oh, raja ni marahnya lah. Dia kata apa? Panggil semua, pergi tempat Juraij tu, hancurkan tempat ibadah dia, kemudian bawa dia datang istana. Maka dihancurkanlah dia punya surau tu, dia punya tempat ibadah tu. Kemudian diikat tangan dia tu dekat leher macam gini. Diikat dua belah tangan tu dekat leher. Kemudian dibawa menghadap raja. On the way dia nak pergi istana raja tu, dia terserempak dengan perempuan-perempuan yang jahat ni lah. Kan, dengan perempuan jahat ni, dia nampak je perempuan tu, dia pun senyum. Lepas dia senyum, dia datang menghadap raja. Raja nampak Juraij ni, dia marah betul-betul ni. Nampak je baik orang ni, rupa-rupanya buat perkara tak senonoh. Jadi dia kata, kau kenal tak perempuan ni? Juraij kata, kenapa? Nampak tak anak yang dia dukung tu? Tak nampak. Kenapa? Perempuan ni Koba, baby tu anak engkau. Kau yang bertanggungjawab kepada baby ni. Juraij kata, perempuan tu kata macam tu? Raja tu kata, ya. Dia pun, Juraij ni pergi dekat perempuan tu, dia kata, mana budak tu? Inilah ni yang tengah dukung ni. Dia pun cakap dengan budak tu. Dia kata apa? Siapa ayah kau? Dia cakap dengan baby baru lahir tu. Siapa ayah kau? Kemudian kata budak ni, Ra'il Baqar. Baby tu boleh bercakap. Dia kata apa? Ayah saya pengembala lembu sana tu. Baby boleh bercakap. Allah jadikan untuk membela Juraij ni. Kata, ayah saya yang mengembala kambing. Terkejut raja tu, dia dah hancurkan dah tempat ibadah Juraij ni kan. Dia kata, Juraij, kau nak kami bina balik kau punya tempat ibadah tu dengan perak? Dia kata, tak payah. Kalau macam tu kami bina balik tempat ibadah kau tu dengan emas lah, dengan omeh, boleh? Juraij kata, tak payah. Buat je macam mana yang sedia kala dulu. Bina balik macam dulu-dulu je. Kemudian raja ni kata, tadi waktu on the way kau masuk istana tadi kau tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Dia kata, saya teringat doa mak saya waktu saya solat. Mak saya kata, waktu dia kecewa, dia panggil-panggil saya setengah solat tu, mak saya kata, semoga engkau tak mati sampai kau dapat lihat wajah pelacur, perempuan yang jahat. Dan waktu dia nak on the way pergi istana tu, dia nampak perempuan yang jahat. Dia kata, aku teringat Allah dah makbulkan doa mak aku. Nak bagi tahu dekat sini, pengajaran dia, doa mak ni bisa makbul. Tu sebab ramai orang berjaya sekarang ni, dia lupa yang kebarangkalian bosa bukan sebab usaha dia yang dia buat dia ni berjaya sampai sekarang, tapi disebabkan doa mak dia. Kan?
Sebab siapa yang masih ada lagi mak ni, janganlah lupa minta doa ibu. Minta doa dengan orang alim macam mana sekalipun, tapi kalau kita lupa doa mak kita, kita ni orang yang rugi. Sebab doa mak kita ni lagi mustajab. Tengok Juraij sini, apa salah dia? Tengah solat. Pengajaran yang kedua daripada hadis ni, ulama bagi tahu, kalau kita tengah solat, macam Juraij kan, mak kita panggil, apa kita nak buat? Kata ulama, kalau solat tu solat sunat, maka batalkanlah solat, sahutlah panggilan mak kita tu. Kerana menyahut perintah mak kita tu adalah wajib, manakala solat tu adalah solat sunat. Akan tetapi kalau solat, kita tengah solat tu mak kita panggil, mak kita call kan, kita tengah solat fardu, maka teruskanlah solat. Daripada cerita ni, solat sunat pun kalau mak kita panggil, ulama suruh batalkan solat, sahut panggilan mak. Tengoklah anak-anak sekarang, kenapa dia tak sahut panggilan mak dia? Main game. Tengah main game, mak call panggil makan, dilotakkan telefon tu, lotak telefon, sambung main game. Bayangkanlah, Juraij tu semayang sunat, ini main game. Hati-hati. Saya tengok, saya mengajar di sekolah kat Sabah ni, saya tengok handphone ni, kosan dia kepada remaja-remaja ni, banyak yang tak baik daripada yang baik. Dekat dalam handphone tu dia dapat idola-idola yang tak baik yang ramai, kan? Saya tengoklah budak-budak sekarang ni, umur-umur form 1, form 2 tu, depan kita cikgu-cikgu ni, berani dia cakap perkataan-perkataan yang tak baik. Sebab apa? Sebab dia tengok dalam YouTube tu, di Facebook tu, yang dia tengok yang kaki main game apa semua ni, sambil main game tu mencarut, cakap benda tak baik, biasa. Jadi dia rasa benda tu biasa. Sedangkan kita dulu kan, kalau ada orang tua-tua depan kita ni, sogan nak cakap benda merapu ni kan. Sebab nanti orang tanya, ni anak siapa ni? Kan? Menconteng arang ke muka ibu bapa. Lepas tu tengah main game, kalau kena call, di swipe kan dia dilotakkan je telefon tu. Pedulilah mak tu, game tu lagi penting. Sampailah mak tu kena kotok pintu, nak makan, nak panggil mak. Ya Allah, jaga-jaga. Ini derhaka zaman moden. Didiklah anak kita. Sebab tu Imam Bukhari letakkan dalam kitab Adabul Mufrad ni, adab kepada ibu bapa tu, ditaruh hadis ini. Pertama nak bagi tahu betapa berharganya doa ibu dan ayah lah. Yang kedua nak bagi tahu kita prioriti mana lagi penting. Ibu ayah lagi penting daripada solat sunat. Apatah lagi main game, apatah lagi kojo. Tengah meeting kan, mak call, lotak je. Janganlah lotak, cakap elok-elok kan. Call, mak tengah meeting, sekejap lagi orang call balik ya, minta maaf mak. Boleh cakap, mak pun takkan terasa kalau kita cakap macam tu kan. Allah, ini refleksi untuk diri sendirilah kan. Dan akhir kalam lah, lebih masuk dah ni masuk. Akhir kalam, kalau siapa yang ada mak ayah ni, mintalah doa mak ayah. Kerana itulah jalan mustajab doa yang paling senang dan paling doket dengan kita. Ada kat rumah sendiri. Dan siapa yang tak ada peluang untuk berbakti kepada ibu dan ayah dia, kerana Allah dah jemput ibu dan ayah dia, maka kalau kita buat sedekah, kita baca Quran, kita buat amal soleh, jangan lupalah hadiahkan pahala tu untuk arwah ibu dan ayah. Dan kalau ada adik-beradik ibu dan ayah yang masih hidup, berbaktilah kepada adik-beradik ibu dan ayah tu. Itu pun salah satu jalan untuk kita berbakti kepada orang tua. Dan kawan-kawan ibu dan arwah ayah, arwah mak kita yang masih hidup, kawan-kawan dia, muliakan.
Mudah-mudahan Allah bagi kita pahala memuliakan ibu bapa walaupun ibu bapa kita sudah tiada. Sekian sahaja daripada Al-Fakir, daripada diri saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang tak baik tu jangan ikut. Yang baik tu mudah-mudahan menjadi jariah buat saya. Sebarang kekurangan daripada diri ini mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tak kono, minta maaf. Tolong doakan saya mudah-mudahan jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang soleh. Doakan saya berada istiqamah dalam kebaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.